Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah bagi kepada kita kesempatan lagi untuk sama-sama kita baca surah Yusuf, tadabbur dan tadarus, ataupun tadarus dan tadabbur. Kita baca dari ayat 79 sampai 86, satu muka surat hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indah. Inna idzal ladzalimun. Falamma istay'asu minhu khalasu najiyya. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا. Abi nak ngajar. Nazir tidur kat rumah. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, pada pagi ini kita baca tadarus dan tadabbur kita dari ayat 79 surah Yusuf. Apa maksudnya? Qala ma'adzallah. Yusuf berkata, apa kata Yusuf? Kami berlindung kepada Allah. Kenapa dia berlindung kepada Allah? Dan dia berlindung daripada apa? Qala ma'adzallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indah. Kami berlindung kepada Allah dari mengambil sesiapa pun
kecuali orang yang kami dapati barang kami dalam simpanannya. Itu kisah semalam, bila dah cari-cari barang yang hilang, jumpa dalam bekas Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf buat perjanjian dengan saudara-saudaranya, siapa yang ditemui barang tu dekat tempat dia, maka orang tu akan dimiliki oleh Nabi Yusuf. Orang tu akan ditangkap dan dimiliki oleh Nabi Yusuf. Jadi cari, jumpa kat Bunyamin. Maka abang-abang dia kata apa? Dia ada ayah yang tua. Boleh dah ambil salah seorang daripada kami ni sebagai ganti tempat Yusuf. Ganti tempat Bunyamin. Jadi kata Nabi Yusuf, aku berlindung kepada Allah. Macam mana aku nak ambil orang lain? Kalaulah aku ambil orang lain daripada orang yang kami dapati barang kami dalam simpanannya, inna idzal zalimun, sesungguhnya kami jadilah orang yang zalim. Zalimlah kami kalau kami ambil orang lain. Jumpa dekat Bunyamin, ambil orang lain. Zalim tu tak boleh. Jadi kena ambil Bunyamin ya. Falamma stai'asu minhu khalasu najiya. Maka apabila mereka berputus asa dari mendapat pertolongannya, putus asa dah, tak boleh nak minta tolong dah dengan Nabi Yusuf. Khalasu najiya, kat rumah. Lalu molek. Khalasu najiya. Khalasu ni makna mereka mengasingkan diri. Khalasu, mereka mengasingkan diri. Ai infaradu anin nas. Mereka pun mengasingkan diri dari manusia. Najiyya, dalam keadaan bermunajat. Ai yatanajawna bainahum. Mereka ni bermunajat sesama mereka. Makna bincang. Dia berbisik. Dia sebut berbisik. Disebut sini yatanajawna fima bainahum. Jadi berbisik-bisik, berbincang sama mereka lah. Mereka dah asingkan diri dari kumpulan manusia ramai. Kemudian mereka pun meeting lah sama-sama dia. Mereka kata apa? Qala kabiruhum, berkatalah saudara mereka yang sulung atau ketua mereka, disebut dalam tafsir wa huwa Rubil, ataupun Yahuda, orang yang sama yang waktu nak campur Nabi Yusuf dulu, dialah yang menjadi kepala perancangnya. Dia kata apa? Tidakkah kamu ketahui, alam ta'lamu anna abakum, bahawa bapa kita, qad akhadha alaikum mawthiqan min Allah, telah mengambil janji dari kamu, dikuatkan dengan nama Allah. Bukan kita dah janji dengan ayah, malah kita bersumpah atas nama Allah. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf, dan dahulu pun kamu telah mencuaikan janji dan sumpah kamu dalam perkara menjaga keselamatan Yusuf. Jadi dia bincang, kita ni macam mana? Dengan ayah dah janji dah ni. Sebelum ni dah berlaku dah pada Nabi Yusuf. Kata abang dia yang sulung, yang paling besar ni, falan abrahal arda, aku tak akan tinggalkan Mesir, tak balik, aku tak akan balik, hatta ya'zana li abi, sehingga ayahku izinkan aku kembali.
izinkan aku kembali. Au yahkumallahu li, ataupun Allah menghukum bagiku. Apa maksud Allah menghukum bagiku? Dia kata dia akan stay di Mesir sampai ayah dia izin ataupun Allah bagi hukum kepadaku. Disebut dalam tafsir, okey, au yahkumallahu li qila bis-sayf, dikatakan dengan pedang, yakni terbunuh. Aku tak akan keluar daripada Mesir sehingga ayah izin atau aku mati terbunuh. Wa qila an yumakkinani min akhdhi akhi, ataupun sehingga Allah izinkan aku, ataupun sehingga Allah menghukum bagiku, iaitu Allah memberikan aku kemampuan untuk mengembalikan Nabi Yusuf. Mengembalikan Bunyamin, mengembalikan Bunyamin. Jadi dia kata aku stay sini, tak balik. Sama ada ayah redha ataupun aku boleh buat balik Yusuf. Sebelum buat balik tu, aku stay sini. Kalau tak boleh buat balik pun, kalau dia katakan terbunuh, kalau sampai aku mati pun untuk kembalikan Bunyamin, aku sanggup. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah hakim yang seadil-adilnya. Kata abang dia ni. Abang dia ni, dia tak nak balik. Jadi adik-adik dia lain yang balik. 10 orang, mula-mula pergi 11 orang. Lepas tu Bunyamin kena tangkap, tinggal 10. Abang dia pula stay, tinggal 9. Okay? Abang dia kata, baliklah kamu. Irji'u ila abikum. Abang dia kata apa? Baliklah kamu kepada ayah kita. Faqulu ya abana, katakanlah kepada ayah, wahai ayah kami, Inna banaka saraqa wa ma syahidna, sesungguhnya anak kamu mencuri. Anak kamu curi. Wa ma syahidna illa bima alimna, dan kami tidaklah bersaksi atau menjadi saksi terhadapnya melainkan dengan apa yang kami ketahui. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin, dan tidaklah kami tahu atau dapat menjaga perkara yang ghaib. Faham tak jawapan dia? Abang-abang dia kata apa? Ayahmu, anakmu mencuri. Wahai ayah, anakmu mencuri. Kami tak menjadi saksi kecuali apa yang kami tahu. Dan kami pun tidak ketahui atau tidaklah dapat menjaga perkara ghaib. Apa maksud perkara ghaib di sini? Kenapa dia kata kami tak tahu benda ghaib? Kenapa dia kata kami hanya bersaksi apa yang kami tahu dan kami tak tahu benda ghaib? Apa dia? Disebut dalam tafsir, mereka menyesalilah lebih kurang perjanjian mereka untuk serah siapa yang ditangkap curi. Sebab itu tak ada dalam undang-undang Mesir. Itu ada dalam syariat Nabi Ibrahim ataupun Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi dia kata, waktu kami kata tu, kami tak tahu pun Bunyamin tu, barang tu ada kat Bunyamin. Jadi kami pun tak jangka benda tu akan berlaku macam tu. Sewaktu ditanya, kalau jumpa barang tu, apa balasan dia? Kami jawab, balasan dia,
tangkap orang tu, ambillah dia. Waktu jawab tu, kami tak tahu benda tu akan berlaku pada Bunyamin. Jadi tu dia kata, wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kami tak dapat jaga benda ghaib, makna kami tak tahu pun benda ni akan berlaku macam ni. Kalau tahu, nescaya mereka akan berhukum dengan hukum lain lah. Tapi mereka tak tahu benda tu. Okey. Qala Qatadah wa ma alimna anna ibnaka saraqa. Kami tak tahu pun yang curi itu Bunyamin. Qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ma alimna fil ghaib annahu saraqa lahu syai'a. Innama su'ilna ma jazaa'us sariq. Sama jugalah dia kata. Kami tak tahu di alam ghaib. Kami tak tahu kalau dia mencuri. Waktu kami ditanya apa balasan bagi pencuri. Itu maksud dia. Okey. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kalau tahu benda tu ada kat Bunyamin, kami tak jawab macam tu dah. Ni, nescaya kami akan backup lah dia. Tapi tak terlanjur dah janji, maka bila dapat Bunyamin, serah kepada raja. Serah kepada Nabi Yusuf. Jadi, dia tahu ayah dia ni tak percaya. Ayah dia tak percaya. Pasal apa? Dah hari tu laku dah. Lalu dia berkata apa? Was'alil qaryata allati kunna fiha. Bertanyalah kepada penduduk Mesir yang kami tinggal, tempat kami tinggal. Kalau ayah tak percaya, tanyalah penduduk Mesir. Tanyalah penduduk Mesir. Wal 'ira allati aqbalna fiha. Dan tanyalah kepada kafilah yang kami balik bersamanya. Kafilah dagang yang pergi berniaga Mesir balik ke Palestin ni, tanyalah dia. Nescaya dia akan bagi tahu cerita yang sama, bahawa Bunyamin itu ditangkap kerana mencuri. Jadi wa inna lasadiqun. Sesungguhnya kami orang-orang yang benar. Kami tak tipu ayah, betul Bunyamin curi. Sudah. Nabi Yaqub jawab apa? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Setelah mereka kembali dan menyampaikan hal itu kepada bapa mereka, berkatalah dia, tidaklah benar apa yang kamu katakan itu. Tak percaya Nabi Yaqub kata tak betul. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bahkan nafsu kamu telah memperelokkan pada pandangan kamu suatu perkara yang kamu rancang. Maknanya ayat ni sama juga dengan waktu Nabi Yusuf hilang. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Okey. Bahkan ada perancangan kamu ni yang kamu rasa elok benda ni. Fasabrun jamil, kata Nabi Yaqub, kalau demikian bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya. Nampak macam mana lagi aku sabar je lah. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semua kepadaku. Allah mengembalikan mereka semua kepadaku. Okey. Semua tu kalau kira lafaz, okey, semua tu disebut dengan lafaz jamak. Apa maksud jamak? Jamak ni 3 orang dan lebih. Jadi Nabi Yaqub kata, mudah-mudahan Allah kembalikan mereka semua. Iaitulah dia harap anak-anak dia 3 tu kembali. Dia dah hilang apa? Nabi Yusuf.
Kemudian hilang Bunyamin. Kemudian abang yang sulung pula tak nak balik. 3 orang hilang. Lalu dia kata, aku sabar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengembalikan ketiga-tiga mereka ni kepadaku. Okay? Nabi Yusuf, Bunyamin dan juga abang dia yang tinggal di Mesir. Yang sedang menunggu sama ada ayah dia redha ataupun apa yang Allah Ta'ala nak perintahkan. Allah nak buat apa? Sebab dia dah janji atas nama Allah. Dia pun tak tahu nanti apa kesudahan dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sambung, innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah, dialah jua yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa tawalla anhum. Kemudian Nabi Ya'qub pun berpaling dari mereka. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Sambil dia berkata, aduhai sedihnya aku kerana Yusuf. Dia kata apa? Alangkah sedihnya aku kerana Yusuf. Berkata Sa'id ibnu Jubair, melihat kepada ayat ini, kenapa dia tak kata kalau kita kena musibah, kita kata apa? Istirja'. Apa maksud istirja'? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Nabi Ya'qub tak kata macam tu. Bila dia kehilangan Nabi Yusuf, dia kata apa? Ya asafa ala Yusuf. Alangkah sedihnya aku kerana Yusuf. Kenapa dia tak kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sebab Yusuf tak mati. Takkanlah tunggu nak mati baru nak kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa? Sebab kata Sa'id ibnu Jubair, lam yu'ta ahadun ghaira hadhihi al-ummah al-istirja'. Istirja' ni, kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak diberikan kepada umat sebelum kita. Kalimah ni kalimah yang istimewa. Kita tak tengok para nabi dalam tafsir, bila dia kena musibah, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ada sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil, kan? Tapi tak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Sa'id ibnu Jubair dalam tafsir ni lah saya baca ni, lam yu'ta ahadun ghaira hadhihi al-ummah al-istirja'. Tidak diberikan kepada seorang pun selain umat ini lafaz istirja', iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia kata, ala tasma'una ila qawli Ya'qub alaihi salam. Tidakkah kamu mendengar kepada perkataan Ya'qub alaihi salam waktu dia kata, ya asafa ala Yusuf. Dia merintih. Kalimah merintih. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni antara keistimewaan umat kita lah. Tak ada pada umat sebelum daripada ni. Dia kena banyak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada musibah je, kembalilah kepada Allah. Jangan tunggu mati. Orang kita ni dia tunggu mati. Kawan tu accident, inna lillahi, mati dah kau? Tak. Hidup lagi, apa itu inna lillahi? Takkan nak tunggu mati. Inna lillahi ni untuk kena musibah. Barang kena, rumah dia masuk perampok lah, kena curi, inna lillahi wa inna. Mati kau tuan rumah? Tak mati.
Teruk mah tak mati, cuma kena ropak. Habis tu innalillah tu, innalillah sebab musibah. Nah. Jadi kita ni kalau kena musibah sebut innalillah kerana itu adalah keistimewaan umat ini. Baik. Seterusnya. Maka Nabi Ya'qub berpaling dari mereka kerana berita yang mengharukan itu sambil berkata, aduhai sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah kedua belah matanya. Bila dah begitu sedih sungguh. Yusuf dah hilang sedih dah. Bunyamin pula hilang, lagi sedih. Sehingga akhirnya dia menangis sampai putih matanya. Buta. Nangis sampai buta. وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia orang yang memendamkan marahnya di dalam hati. Dalam tafsir disebut kazim ni menahan kesedihan. Boleh diterjemahkan sebagai menahan marah, tapi kalau ikut dalam ayat ni konteks dia menahan kesedihan. Okey. Wa huwa kazim. Dia menahan kesedihan. Jadi apa maksud kazim menahan kesedihan tu? Dia tidak mengadu kepada makhluk. Dia menangis dalam keadaan dia menahan kesedihan, makna tak tunjuk ke orang lain. Dia tahan kesedihan dia, yakni dia hanya mengadu kepada Allah, tidak kepada manusia. Jadi sampai putih mata, buta kerana menangis. Tapi yang istimewanya, dia menangis ni, dia sebut nama siapa? Yusuf. Padahal yang baru hilang Bunyamin. Kerana apa? Kerana sayangnya dia kepada Nabi Yusuf. Dan kerana peristiwa yang berlaku kali kedua ni mengingatkan dia kepada kehilangan Yusuf buat kali pertama. Padahal kita qala ya asafa ala Bunyamin, contohnya lah. Alangkah sedihnya Bunyamin. Tak, dia sebut nama Yusuf. Sehingga anak dia pun kata apa? Anak dia pun mula simpati. Simpati, dia kata apa? Qalu tafta'u tadhkuru Yusuf. Demi Allah wahai ayah, ayah tak habis-habis sebut Yusuf. Tak habis-habis ingat Yusuf. Sehingga ayah menjadi sakit merana atau menjadi orang yang binasa. Janganlah, cukuplah. Jangan sebut lagi Yusuf. Kalau tidak ayah akan sakit ataupun binasa. Jawab Nabi Ya'qub alaihi salam, apa dia? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan dan duka citaku kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak tahu. Maknanya apa? Nabi Ya'qub tahu apa yang anak-anak dia tak tahu. Apa yang dia tahu? Dia tahu Yusuf ada lagi. Tak? Dia tahu. Ni semua ni perancangan daripada adalah sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia tak tahu detail lah. Wahyu apa wallahu taala alam. Yang Allah Taala sebut Nabi Ya'qub tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh anak-anaknya. Jadi sebab itulah dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala
Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Dan dia tahu apa? Satu yang kalaupun kita tahu dalam Quran sebut, apa yang Nabi Yaqub tahu tentang Nabi Yusuf yang menyebabkan dia rasa anak dia ada lagi? Mimpi Nabi Yusuf. Masa kecil Nabi Yusuf kata, aku pernah tengok aku ni matahari, bulan dan 7 bintang. 11 ahada asyara kaukaba, 11 bintang. Semuanya sujud kepadaku. Jadi mimpi itu belum berlaku lagi. Betul tak? Mimpi itu belum berlaku lagi. Tapi Nabi Yaqub tahu tafsiran mimpi itu. Dia kata jangan bagi tahu kepada adik-adik kamu. Apa tafsir dia tu belum berlaku lagi. Jadi sebab tu dia kata apa kepada anak-anak dia? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengadukan kesusahan dan duka citaku kepada Allah. Dan aku tahu apa yang kamu tak tahu. Okey? Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Lalu dia kata, aku mengadu kepada Allah, pasti Allah Ta'ala akan laksanakan. Allah Ta'ala akan jadikan mimpi tadi berlaku. Cuma bila tu, Wallahu Ta'ala alam. Dia pun tak tahu. Kemudian Nabi Yaqub pun suruh pergi cari balik adik ni. Yang cari tu sambung besok hari. Sambung lagi cerita kita ni. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.